carta Qawaid Arabiah yang terdiri pada Saraf dan Nahwu. Muka surat 3 kan? Surat 3 tu dah. Dan sebelum muka surat 3 tu ada muka surat 2 tu, itu secara am. Apa dia kandungan dalam madkhal am. Yang atas tu madkhal am kita panggil. Masih lagi dalam tajuk madkhal am. Ini pengenalan umum. Pengenalan umum. Yang pertama dia sentuh tentang Qawaid Arabiah. Grammar ni dalam bentuk haikal, dalam bentuk frame dia, jadual macam mana pembahagian dia. Ini pembahagian Saraf dan Nahwu. Yang kedua ialah kalimah Arabiah. Kalimah Arabiah. Okay. Sebelum ni dia buat carta secara umum Nahwu dan Saraf. Nahwu, Saraf. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab terdiri daripada Nahwu dan Saraf. Kemudian dia bahagikan Nahwu dan Saraf ni semuanya membincangkan tentang isim, membincangkan tentang fi'il, membincangkan tentang harf. Harf. 3 perkara dengan cara masing-masing lah. Kalau Nahwu dia mesti membincangkan antara gabungan di antara haraf, fi'il, isim. Kalau Saraf satu persatu, isim satu, fi'il satu, haraf tak masuk lagi dalam ayat. Kemudian yang kedua hari ni dia bincangkan satu persatu. Isim dulu diambil, masukkan isim, atau kita nak bincangkan isim ni ada berapa jenis. Kemudian kita ambil fi'il pula. Okey, fi'il ni ada berapa jenis. Kemudian kita masuk harf. Harf ni ada berapa jenis. Artinya kita nak kenal fi'il ni ada berapa jenis, fi'il ada berapa jenis, harf berapa jenis, supaya nanti kalau baca baris betul, kena ini huruf, ini fi'il, ini isim. Kalau isim mestilah dia tak ada baris, bagi apa? Isim tak ada bagi apa? Ada bagi mati. Kalau fi'il tak ada baris, bagi bawah. Betul. Sai. Ya. Okey, kita tengok muka surat 4 tu. Dia panggil al-kalimah Arabiah. So semua ni dalam bahasa Arab kita panggil kalimah. Semua ni words. Maknanya kalimah, perkataan dalam bahasa Arab terbagi pada dua, isim, fi'il dan harf. Kalau kita pada al-kalimatu sebut. Apa yang dalam al-jumriyah? Al-kalamu. Ha, Al-kalamu wal lafzu. dalam alfiah sebut apa? Kalamuna lafzun mufid kastakim ismun wa fi'lun thumma harfun lil kalim. Kalamuna lafzun mufid kastakim. Apa dia sebut? Ismun wa fi'lun thumma harfun lil kalim. Ismun wa fi'lun thumma harfun. Ketiga, isim, fi'il dan harf. Yang ni mudah nampak. Mudah nampak menyebabkan mudah lupa. Orang pondok-pondok lama dulu dia mengaji payah. Dia payahlah. Betul lupa. So, al-kalimatul Arabiyah, kalimah ataupun perkataan bahasa Arab ini dari segi binaan haikalnya, dia kata haikal am. Al-haikalul am artinya jadual am ataupun frame. Frame apa maksudnya? Framework. Bahasa Arab, bahasa Melayu. Rangka rangka umum dia.
Rangka am dia dari segi pembahagian, taksimat. Di taksimatin kalimah. Rangka am. So isim ni, tengok isim dulu. Tengok yang nakah dulu, mana yang nakah dulu? Harf. Harf bawah. Sepatutnya kena mula dengan isim dulu kan. Isim yang bawah harf yang kemudian. So isim dulu. So isim tu cuba kira ada berapa jenis yang ada? Kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3, 21. 21 jenis isim. Kalau fi'il ada 2 je. Daripada 2 tu lah terbentuknya anak-anak. So dia ada nakis dengan tam je. Nakis artinya tak sempurna. Tak sempurna. Tam artinya sempurna. Artinya sempurna tak sempurna ni artinya ada yang perlu fa'il, ada yang tak perlu pada fa'il. Misalnya kana, dia tak ada fa'il, dia ada isim. Isim kana, dia tak ada fa'il. Ada sahabat ataupun makna kana ni ialah dia tak sempurna, artinya kana Zaidun. Ini isim dia kan. So isim ni upama fa'il lah. Kana Zaidun, kalau sebut kana Zaidun sempurna tak sempurna ayat? Tak sempurna. Itu tak nakis lah. Dia kena sebut khabar. Kana Zaidun fidda. Zaid duduk di rumah. So maknanya kena ada khabar, barulah kana ni boleh berfungsi dengan sempurna. So kita panggil dia ni nakis. Sekali sebut tak cukup. Sebut dia dengan isim dia ataupun dia dengan fa'il dia, tak cukup. Tapi kalau kita sebut Zahaba Zaidun, faham tak? Faham? Dekat tak? Dekat. Kalau sebut ila masjid, ini tambahan saja. Tak sebut dia pun tak apa. Ila masjid fil masa ma'a Zaharuddin wa zaujati, boleh tambah kan? Tapi pokoknya adalah ni Zahaba Zaidun. Ini kita panggil sempurna, lengkap maknanya, tak perlu kepada yang lain. Dan tam ini dibahagi pada 2. Satu, muta'addin. Muta'addin kalau masuk alif lam jadi al-muta'addi. Muta'addi kalau masuk alif lam. Tapi Melayu kita sebut muta'addi, fi'il muta'addi. Artinya kita buang lam, buang alif lam, kita baca muta'addi. Tapi kita baca yang ni. Kalau tak ada alif lam, dia baca muta'addi. Muta'addi. So makna serupa je lah. Makna dia adalah transitif, yang perlu kepada objek. Misalnya Nasara, transitif ke tak transitif? Muta'addi ke tak muta'addi? Muta'addi. Sebab bila sebut Nasara mesti ada yang kena mesti ada objek. Walaupun kita tak kata Nasara Zaidun, Zaid telah menolong, mesti ada tolong sesuatu ya, walaupun kita tak sebut. Ini dikira sebagai fi'il muta'addi. Satu lagi yang lazim. Lazim mana? Yang intransitif, yang tak perlu kepada objek. Yang tak perlu kepada objek. Misalnya ba'uda, telah menjadi jauh. Tak perlu apa-apa kan? Telah menjadi jauh. Rumah tu jadi jauh. Dia telah menjadi jauh daripada saya. Dia jauh. Tapi bahasa Melayu kita tak ada menjadi. Dia terus, dia jauh daripada saya. Kata sifat bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab boleh dua guna. Nak guna cara kata sifat boleh, nak guna cara kata perbuatan boleh. So kata perbuatan kita guna ba'uda. So ba'uda ni tak perlu kepada objek. So kita nama dia intransitif ataupun lazim. Kemudian muta'addi ni bagi 2 pula. Muta'addi ada 2. Satu maklum. Maklum mana diketahui. Diketahui di sini artinya disebut. Disebut apa? Fa'il dia. Pelaku dia disebut fa'ilun. So misalnya kita sebut Nasara. Nasara sini kalau kita tak sebut
isim zahir, maknanya dalamnya ada huwa. So, nasara huwa. Fa'il dia adalah huwa. Nasara aliyun. Ali adalah menolong. Majhul, sini majhul. Majhul artinya kita tak sebut pelaku asalnya. Pelaku asalnya dia sebut. Pelakunya Ali kan? So kita sebut nusira. Ditolong. Dia. Dia sini ni ialah sepatutnya ialah objek. Objek lah kan? Ditolong dia. Bukan lagi Ali. So tidak disebut majhul, mana tidak diketahui, tak disebut dia punya pelaku asalnya Ali. Disembunyikan. Itu dinamakan fi'il majhul. Ada maklum. Nanti kita panggil sirah maklum, sirah majhul. Sirah maklum, nasara. Sirah majhul, nusira. Itu dari segi tasrif kita kata sirah. Sirah majhul, sirah. Haraf. Haraf perbincangan ni ada dua sudut. Satu sudut dari segi mabni. Semua huruf mabni. Lawan mabni ialah mu'rab. Mu'rab ialah i'rab. So i'rab tadi 3 baris kan? Atas bawah. Berubah-ubah kan? Mana dia berubah, kadang bagi atas, kadang bagi bawah. Kan? Itu paling mu'rab. Kadang kalau isim, kalau fi'il, bagi mati pun ada. Kadang bagi mati, kadang bagi atas, kadang bagi hadapan. Kalau isim, kadang bagi atas, kadang bagi hadapan, kadang bagi atas, kadang bagi bawah. So kalau dia terdedah kepada tu, kita panggil isim tu, kalimah tu kalimah mu'rab. Ada sejenis lagi mana kalimah tu seperti huruf, dia duduk gitu je. So kita panggil mabni, kekal. Tak berubah. Misalnya mi. Sepanjang hayat, mi ini adalah bagi mati belakang. Mabni ala, itulah ala sukun. So semua huruf ni adalah mabni. Sebab tu dia kata mabni. Dan semua huruf ni ada makna, ada fungsi dia. Sama ada dia beramah tak beramah kan? Dari segi makna saja, makna min, ibtida. Min digunakan untuk makna ibtida, untuk makna atas, ala, untuk makna isti'la. Ada makna-makna yang masih lan digunakan untuk mentakkid, istiqbal, nafi istiqbal. Lam dari segi makna dia menafikan sesuatu yang lalu kan, mana dia akan jadi did not. Itu mana fungsi-fungsi dia. Kemudian isim paling banyak sekali lah. Tengok isim masdar. Okey, bahagian yang paling kanan sekali itu yang biasa kita jumpa. Mana isim-isim yang mustaq belakang, daripada dia keluar daripada kata kerja. Daripada kata kerja tu sama ada keluar masdar. Kemudian isim fa'il. Apa lagi keluar? Isim maf'ul. Apa lagi keluar? Sifat musyabbah. Apa lagi keluar? Sifat mubalaghah ataupun amsalu. Dia bagi sini amsilatu, contoh-contoh mubalaghah. Kalau kita panggil sebenarnya kita panggil sirah-sirah mubalaghah. Bentuk-bentuk mubalaghah. Kemudian af'alu tafdil. Maksudnya kata nama untuk menunjukkan perbandingan. Af'alu lebih tinggi, lebih besar, lebih cantik. Kemudian isim makan. Isim makan. Lawan dia isim minum lah. Isim makan. Kau kata dia kona tu. Isim makan, selepas isim makan isim zaman. Itu pun keluar daripada kata kerja juga. Lepas tu isim alat. Ini alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan. Yang semuanya ada wazan-wazan dia masing-masing. Ada wazan-wazan yang boleh dipelajari dalam pengajian ilmu saraf. Kemudian di tengah tu ialah isim-isim yang lebih bersifat apa tu? Ghair mutasarrifah. Ingat dah itu kita tengok muka surat 3 tu yang dia kata isim ghairu mutasarraf. Isim ghairu mutasarraf. Muka surat 3 tu
Isim ghairu mutasarrif. Tidak. Isim yang tidak ditasrifkan artinya dia tak boleh nak bina campur-campur, tak boleh. Okay? Dia kekal gitu aja. Contohnya isim dhamir macam huwa ni, tak ada huwa hu, tak ada. Jadi susah huwa gitu. Kalau nak tasniah dia ada bentuk yang tersendiri. Kalau jamak dia ada bentuk yang dia tersendiri. Kita tak boleh keluarkan dia. Itu dipanggil isim dhamir. Mana huwa, hiya, isim isyarat. Maknanya apa? Contohnya hazar. Dan anak beranak dia. Kemudian isim mausul. Contohnya allazi dan anak beranak dia. Lagi contoh istifham. Contohnya hal, adakah? Kemudian isim syarat. Contohnya mata, bila. Mata, bila kamu pergi, saya pergi. Satu lagi mata menunjukkan kata soal. Atas tu istifham. Bila kamu datang. Kalau kita nak kata bila kamu pergi, saya pergi, ini jadi syarat. Kemudian isim kinayah. Ini belum belajar lagi kinayah. Dah sebut dalam nota saya. Contohnya kaita wa zaita, kaita, zaita. Kam. Kita ada kam khabariyah. Ada kam. Itu boleh rujuk balik ataupun nanti kita akan jumpa. Isim zaman dah habis itu. Yang seterusnya pembahagian dari segi isim alam. Isim alam ni proper name lah. Isim jins dia lebih kepada jenis. Mana jenis, ini jenis lembu. Segala jenis lembu masuk dalam itu. Sebut nama Baqarah saja kan, contoh Baqarah masuk dalam tu. Lembu hitam, lembu putih apa semua jenis. Kemudian isim adat. Sudah ada lah isyruna apa semua tu kan. Bilangan tadi. Dan isim fi'il. Isim fi'il saya tak ingat isim fi'il keluar daripada mungkin daripada masdar daripada masdar kemudian dijadikan isim yang khusus. Kemudian asmaul khamsah. Nanti isim fi'il ni dia akan datanglah satu persatu. Isim fi'il tu apa, saya pun tak cek, tak ingat dah. Banyak sangat tak ingat. So isim fi'il, ada isim fi'il, lupa muka surat 36 ada isim fi'il. Isim fi'il ni ialah dia isim tapi makna fi'il. Dia isim tapi makna fi'il. Macam hay'ata, hay'ati ya. Tengok muka surat 36. Isim 36, cuba tak? 37. Carta 37 tu. 1, 2, 3. Mana carta nombor 3? 1, 2, 3. 3 tu yang bawah sebelah kiri sekali. 1, 2, 3. Gantung-gantung tu 3. 37. 37. Ini 30. 37 ni masih isim fi'il. 37. Nampak? Isim fi'il. Ni. Isim fi'il. So isim fi'il dia adalah isim tapi maksud dia sama ada fi'il madi ke, fi'il amar ke. Dia fi'il tapi bermakna isim. Dia isim tapi bermakna fi'il. Kadang dia bermakna isim fi'il madi, kadang dia bermakna fi'il amar dan sebagainya. Kemudian asmaul khamsah. Apa asmaul khamsah? Sama yang ada bawah. Amu tu kan. Kemudian zaraf. Isim zaraf. Macam qabla, ba'da semua kan. Itu panggil isim zaraf. Dah habis dah. Seterusnya sebelah tu ialah ta'rif lah, ta'rif. Dhammah itu apa, fathah itu apa, kasrah itu apa, harakat, baris dan dawabit dia. Macam mana nak dawabit dia? Macam mana nak bubuh bagi dia? Bisyakal wa dalalah. Ada yang bentuk syakal, bentuk, ada yang bentuk dalalah. Bentuk
Yang ni kita dah tahu kan, semua ni dhammah tu apa, fathah apa, kasrah apa, sukun apa. Kalau dhammata ni apa kan, tanwin. Fathata ni tanwin. Kasrata ni tanwin. Syiddah tu sabdu. Mat ni panjang kan. Wasal, dia ada tanda wasal tu. Hamzah wasal, qata, hamzah qata. Dah habis. Kemudian dia masukkan idgham. Macam mana nak buat idgham? Ini dah belajar dalam ilmu saraf. Kita sambung nanti insya-Allah pada minggu hadapan. Allahu a'lam.